Terima kasih kepada Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua peserta-peserta yang ada di ruangan maya ini. Dan saya difahamkan pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Sirajuddin ini terdiri pada pelajar-pelajar berbilang bangsa. Jadi saya ucapkan salam keluarga Malaysia kepada pelajar-pelajar berketurunan Cina, Ni Hao, kepada pelajar-pelajar berketurunan Siam, Sawadikap, kepada pelajar-pelajar berketurunan India, Namaste, Vanakkam. Dan mungkin belum terlambat lagi untuk saya ucapkan Happy Deepavali untuk pelajar-pelajar berketurunan India. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama walaupun tidak secara bersemuka, hanya melalui virtual ataupun maya. InsyaAllah dalam pengisian slot 1 ini saya akan berkongsi bersama para pelajar pertamanya hala 7 selepas SPM. Dan yang kedua adalah sistem meritokrasi, yakni bagaimana pengiraan dibuat selepas pelajar-pelajar memohon ke UA, Universiti Awam, ataupun ke IPT, ataupun ke Politeknik, ataupun ke ILKA, Institut Latihan Kemahiran Awam, melalui UPU nanti, maka pengiraan secara sistem meritokrasi akan dibuat kerana calon-calon ramai yang berkelayakan dan tempat adalah terhad. Apa pilihan anda selepas SPM? Okey, walaupun di hadapan saya, peserta di hadapan saya ini kemungkinan terdiri daripada ada pelajar-pelajar yang tingkatan 4, ada pelajar-pelajar yang tingkatan 5, tak apa, bagi tingkatan 4 tak apa, ini merupakan satu perancangan ke hadapan walaupun pada tingkatan 5 nanti bahawa anda semua akan mengambil SPM. Jadi apa pilihan anda selepas SPM? Yang pertamanya mungkin ada pelajar-pelajar yang ingin kerja. Tetapi faham-fahamlah kan untuk para pelajar sekalian, dengan hanya berbekalkan kepada sijil SPM, berapa sangatlah gaji yang boleh kita dapat daripada kelulusan SPM itu. Okey, jadi kemungkinan ada yang kedua, goyang kaki. Yang ni saya tak nak lah, kalau boleh lah, maksudnya duduk rumah lepas SPM, goyang kaki, cuma tunggu daripada farmer saja, father and mother saja. Okey, makan, suap, tidur, ditanggung apa semua. Ini tak nak yang ni. So kami buat program hari ini adalah untuk yang ketiga. Okey, iaitu untuk sambung pelajaran selepas SPM melalui saluran-saluran yang ada. Okey, nanti saya akan terangkan saluran-saluran untuk sambung pengajian selepas daripada SPM. Yang keempat ni saya agak mungkin tak pastilah sama ada tak target yang selepas SPM saja nak kahwin. Okey, mungkin tak lagi kot, tapi tak tahulah kemungkinan ada di antara pelajar-pelajar yang macam orang tua kata jodoh ringan ke, jodoh awal ke. Okey, jadi dia mungkin akan berkahwin selepas SPM nanti. Jelok saya ini saya akan fokuskan kepada yang ketiga, iaitu untuk sambung belajar. Rancangan hala 7 Pendidikan dan Kerjaya, saya ringkaskannya kepada apa yang saya namakan sebagai modul KPA 3T, iaitu yang pertamanya, okey, walaupun masih lagi di tingkatan 4, kena tahu nak jadi apa. Maksudnya apa cita-cita kita selepas ini. Dan bila kita tahu apa nak jadi, contohnya kita nak jadi seorang cikgu. Jadi apa kelayakan yang diperlukan untuk masuk kepada institusi pengajian tinggi ataupun universiti awam supaya kita dapat capai cita-cita kita menjadi seorang guru. Yang kedua, perlu tahu. Jadi sekarang ni cita-cita kita dah tahu dah nak jadi sebagai seorang guru. Jadi kat mana kita nak sambung belajar? Kat mana yang menawarkan program-program yang membolehkan kita sambung belajar dan keluar nanti boleh berkerjaya sebagai seorang guru. Maksudnya kita akan lihat di UA, Universiti Awam, saya ringkaskan di Universiti Awam ataupun di IPT mana yang menawarkan program tersebut. Dan yang ketiga adalah ambil tahu. Ambil tahu. Okey, maksudnya kita aware, kita ambil tahu apa syarat-syarat kelayakan untuk kita mengikuti program tadi. Kalau kita nak jadi seorang guru, apa syarat-syarat dia? Maksudnya apa keputusan-keputusan SPM yang perlu kita dapat untuk layak
masuk ke program yang berkaitan. Ini modul KPA 3T. Okey, contohnya kena tahu adalah yang pertamanya cita-cita seorang pelajar ini, saya bagi contohnya, untuk menjadi seorang doktor perubatan. Jadi apa yang perlu dia tahu? Okey, yang pertamanya syarat kelayakan, iaitu mesti ada ijazah dalam bidang perubatan. Okey, yang perlu diketahui oleh pelajar, di mana program ijazah dalam bidang perubatan tadi ditawarkan di Universiti Awam ataupun di IPTA. Ini saya senaraikan antara universiti-universiti awam ataupun IPT yang menawarkan ijazah dalam bidang perubatan, iaitu di UM, UKM, USM, UITM, UNIMAS, UMS, USIM dan juga UIAM. Dan seterusnya, model yang ketiga, yang terakhir, yang apa saya namakan sebagai model KPA 3T adalah ambil tahu, iaitu apa syarat-syarat kemasukan untuk melayakkan seorang pelajar mengikuti program ijazah dalam bidang perubatan. Okey, ada 3 saluran di sini. Okey, yang pertamanya mungkin pelajar akan masuk asasi ataupun matrik. Jadi bila masuk asasi ataupun matrik, keputusan pada peperiksaan asasi ataupun matrik tadi, pelajar mesti memperolehi CGPA 3.5 dan A dalam subjek bio, okey, biologi, kimia, dan minimum B tambah ataupun B plus dalam matematik ataupun fizik. Ini keputusan peperiksaan di peringkat asasi, dan keputusan ini dibaca bersama dengan keputusan SPM, iaitu pada masa SPM pelajar-pelajar mesti mempunyai grade sekurang-kurangnya B dalam semua mata pelajaran trust. Ini bagi aliran sains nanti saya akan terangkan apa 5 mata pelajaran trust bagi aliran sains dan 5 mata pelajaran trust bagi aliran sastra. Dan jangan lupa MUIT, Malaysia University English Test, bagi mengikuti ijazah dalam bidang perubatan MUIT, okey, sekurang-kurangnya band 3, okey, band 3 ini minimum dan perlu lulus temuduga. Okey, maksud dia 2 syarat lah perlu dipatuhi untuk asasi, iaitu mempunyai kelayakan akademik dan juga lulus temuduga. Kedua-dua syarat perlu dipatuhi. Okey, saluran kedua melalui diploma. Ada pelajar-pelajar akan mengikuti ijazah dalam bidang perubatan, tapi peringkat awal dia melalui saluran diploma. Yang tadi dia masuk melalui atasi ataupun matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, melalui diploma, okey, kalau dengan UITM, okey, pelajar-pelajar mesti ambil diploma in science, diploma in medical lab technology, diploma in farmasi dan juga diploma in microbiology. Ini seperti biasa, selepas tamat diploma, pelajar-pelajar mesti sekurang-kurangnya, ini minimum, okey, 3.5 untuk CGPA. Maksudnya kalau dia dapat 3 tak layak untuk masuk ijazah dalam bidang perubatan. Ini saya fokus untuk bidang perubatan. Lain-lain bidang farmasi boleh. Okey, ini saya fokus, saya bagi contoh, cita-cita seorang pelajar tadi adalah untuk menjadi doktor perubatan. Okey, dan pada peringkat SPM dia sama macam asasi dan matrik, walaupun dia ada diploma, tapi syarat untuk masuk ijazah dalam bidang perubatan ini dibaca bersama dengan keputusan SPM, iaitu sekurang-kurangnya mendapat B dalam mata pelajaran trust untuk SPM, MUIT sekurang-kurangnya band 3, okey, band 3 dan kena lulus temuduga. Ini saluran yang kedua untuk mencapai cita-cita pelajar sebagai seorang doktor perubatan. Bagi saluran ketiga, okey, mungkin pelajar-pelajar lepas SPM masuk tingkatan 6 ambil STPM. Untuk ijazah perubatan dia STPM kena aliran sains lah. Okay, ini pun sama juga, dia memerlukan CGPA 3.5 ke atas, sebab sistem STPM sekarang pun menggunakan sistem CGPA dan juga sistem semester seperti mana di universiti. Dan pada peringkat STPM tu, di samping dia memperolehi 3.5 CGPA sebagai CGPA paling minimum, okey, pelajar juga mesti sekurang-kurangnya A, minimum A dalam subjek biologi dan kimia, okey, dan B tambah ataupun B plus dalam subjek matematik ataupun fizik. Okey, salah satulah atau di sini sama ada dia dapat B plus pada matematik ataupun B plus pada fizik, dan juga dibaca bersama
Okey, pada peringkat SPM sekurang-kurangnya mendapat grade B dalam semua mata pelajaran teras. Okey, jadi ada 5 mata pelajaran teras. Okey, bagi aliran sains, kejap lagi saya akan terangkan apa ni setiap subjek yang berkenaan, dan juga sekurang-kurangnya mendapat MOET pada band ketiga serta lulus temuduga. Ini contoh modul apa yang saya namakan sebagai model KPA 3T untuk laluan kerjaya selepas daripada SPM. Okey, seterusnya ini adalah pilihan-pilihan yang ada selepas SPM. Sama ada selepas SPM dia akan sambung belajar. Okey, kalau result tak berapa cantik, tak berapa elok, mungkin dia akan pergi pada peringkat sijil dulu. Okey, kemudian diploma, seterusnya kepada ijazah sarjana muda dan seterusnya lagi. Yang kedua, mungkin dia dapat sambung belajar melalui program pra-diploma. Ini saya nak promosi sedikit di UiTM. Okey, kita ada program pra-diploma untuk pelajar-pelajar yang resultnya kurang elok, kurang cantik, masuk dulu dalam program pra-diploma. Kemudian bila lulus pra-diploma, pelajar boleh memohon, okey, ni pra-diploma UiTM boleh memohon sekurang-kurangnya 60 program diploma yang ada di UiTM untuk dia orang pilih dan dia orang masuk. Dan pelajar-pelajar bila tamat pra-diploma nanti akan diberi 3 pilihan diploma mana yang dia orang akan mohon ataupun yang dia orang akan minat, bergantung kepada pra-diploma apa yang dia ambil. Okey, sama ada pra-diploma dalam bidang sains ataupun pra-diploma dalam bidang business study. Ini bergantung pada pra-diploma yang dia ambil dan bergantung juga kepada CGPA yang dia dapat. Okey, pada masa pra-diploma tadi. Ataupun pelajar-pelajar boleh memilih sambung belajar melalui pra-universiti, maksudnya di tingkatan 6, okey, masuk tingkatan 6 melalui asasi, matrikulasi, seperti mana saya dah bagi contoh dalam modul yang saya terangkan tadi. Kalau dia ada masalah-masalah tertentu selepas SPM, ada kekalangan-kekalangan tertentu untuk sambung belajar, tak apa, dia mungkin boleh bekerja dulu, tapi jangan lupa peluang untuk belajar sentiasa terbuka. Okay, walaupun dia sedang bekerja melalui program separuh masa yang banyak dijalankan di universiti dan universiti. Seterusnya, antara faktor dan pertimbangan untuk memilih program pengajian adalah berdasarkan kepada cita-cita kerjaya pelajar masing-masing, iaitu melalui pilihan aliran pengajian sama ada melalui secara akademik ataupun teknologi, iaitu yang mana yang berminat secara teknikal, dan pilihan laluan pengajian tadi adalah sama ada melalui pra-universiti ataupun diploma. Okey, seterusnya ini laluan dari peringkat SPM. Saya fokus pada peringkat SPM ni sebab adik-adik yang berada di depan saya ni terdiri pada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan pelajar-pelajar tingkatan 5. Laluan yang pertama adalah selepas SPM, laluan melalui pra-universiti, seterusnya ke ijazah sarjana muda, iaitu boleh masuk sama ada matrikulasi daripada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, asasi yang dibuat di IPTA, ada juga IPTS yang buat asasi, dijalankan oleh UA universiti-universiti awam yang tertentu, ataupun pelajar boleh terus ke tingkatan 6 untuk mengambil STPM, dan dia akan selepas tamat di situ ada kelaikan-kelaikan seperti yang tertera tadi, yang saya dah sebutkan tadi, maka pelajar boleh memohon ijazah sarjana muda di IPTA ataupun UA, Universiti Awam, dan kalau tamat, kalau tak nak sambung lagi, dia boleh memohon kerja berkerjaya. Ataupun laluan yang kedua, daripada SPM, dia boleh ambil sijil. ILKA ni maksudnya sijil Institusi Latihan Kemahiran Awam yang ada di Malaysia, ataupun kalau dia tak nak sambung, dia terus berkerjaya. Ataupun dia boleh masuk pra-diploma, yang macam saya bagi contoh tadi, UiTM ada tawarkan pra-diploma, kemudian sambung diploma, di UiTM sendiri pun ada, dan sama ada selepas diploma dia akan berkerjaya ataupun dia boleh sambung ke peringkat ijazah sarjana muda. Okey, seterusnya, ini antara pilihan bidang-bidang pengajian di IPTA. Okey, ini saya buat gambaran secara ringkas, iaitu bidang-bidang yang ada ni, ada bahasa, ada farmasi, ada ekonomi, perakaunan, perniagaan, ada undang-undang, pergigian, sains gunaan, banyak lagi lah seperti tertera pada slide ni. Sini antara beberapa pilihan bidang pengajian di IPTA ataupun di Universiti Awam. Okey, seterusnya
tadi saya dah sebutkan laluan tadi ada dua laluan, sama ada melalui laluan asasi, matrikulasi, ataupun ada yang nak ambil STPM, ada yang nak terus ke peringkat diploma. Jadi pilihan sama ada nak ke tingkatan 6, ini saya bagi sedikit perbezaan. Untuk ke tingkatan 6 ambil STPM, atau nak ke asasi, iaitu dalam kolom yang kedua tu, ataupun terus ke diploma selepas SPM. Jadi bagi ketiga-tiga program tadi, satu ada peperiksaan akhir. Dari segi jangka masa, kalau kita lihat antara tingkatan 6, asasi dan diploma, jangka masa yang panjang lah, dianggap panjang sedikit adalah pada program diploma, iaitu mengambil masa 2,5 hingga 3 tahun. Kalau dulunya kebanyakan diploma di universiti awam akannya adalah 3 tahun. Program diploma ni telah pun dipendekkan kepada 2 tahun 6 bulan, 2 tahun setengah. Kemudian untuk tingkatan 6, pembelajaran dilakukan di sekolah, tapi menggunakan konsep semester seperti mana di universiti, manakala bagi program asasi dan juga diploma, ini sudah tentulah dijalankan di universiti-universiti yang menawarkan program asasi dan diploma yang berkenaan. Seterusnya, kalau untuk masuk tingkatan 6, pengambilan adalah boleh dikatakan secara automatik, yakni selepas SPM, kalau pelajar-pelajar mendapat minimum kepujian bahasa Melayu dan syarat-syarat khas yang lain, maka adik-adik akan ditawarkan ke tingkatan 6. Tapi untuk ke asasi dan juga diploma, dia ada syarat-syarat yang tertentu yang adik boleh tengok melalui website UPU online. Permohonan dibuat melalui UPU online bagi asasi dan diploma. Faktor yuran, kalau dilihat daripada ketiga-tiga ni, yuran sedikit mahal lah, untuk yang mengikuti diploma dibandingkan dengan asasi dan juga tingkatan 6. Antara bidang-bidang yang ditawarkan di tingkatan 6, dia memberi fokus kepada jurusan sains dan kemanusiaan. Bagi program asasi sains dan sastra, bergantung pada universiti yang menawarkan asasi itu tadi, dan diploma ini berbagai kursus yang ditawarkan. Macam saya katakan tadi, di UiTM lebih daripada 60 program diploma yang ditawarkan untuk pelajar-pelajar, dan apabila tamat diploma, pelajar tadi boleh sambung ke peringkat ijazah. Dan sama jugalah untuk STPM pun, lulus dengan mendapat CGPA yang tertentu, cukup syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, maka dia layak juga untuk memohon ke peringkat ijazah. Seperti mana pada asasi. Asasi ini adalah persediaan untuk pelajar-pelajar mohon ke ijazah. Dari segi perbezaan untuk kalaulah pelajar-pelajar selepas pada mengikuti ketiga-tiga program ni, kalau nak mohon kerja, dengan sijil STPM, pelajar boleh mohon kerja sama ada di sektor awam ataupun swasta. Asasi, untuk makluman, sijil asasi, sekiranya adik-adik ambil asasi dan lulus asasi, sijil asasi tidak boleh digunakan untuk memohon kerja. Kalau kan adik dikira berdasarkan kepada sijil SPM, sijil asasi tak boleh guna untuk memohon kerja, kecuali sijil matrikulasi daripada KPM diiktiraf setara dengan sijil STPM. Jadi adik boleh mohonlah pekerjaan kalau adik ada sijil matrikulasi. Untuk diploma, memang lepas grad saja diploma, adik boleh terus mohon kerja melalui sijil diploma tadi. Ini kalau tak nak sambung belajar lah. Kalau nak sambung belajar, kalau dengan berbekalkan STPM, cukup pointer, cukup CGPA dia, cukup syarat-syarat dia, cukup MOIT sekurang-kurangnya 3 tadi, adik boleh mohon ke ijazah. Tapi adik akan bermula pada ijazah tahun pertama, seperti mana juga asasi. Jika adik lulus asasi dapat pointer yang saya terangkan sebelum ni, maka adik akan, sekiranya dapat ke program ijazah tadi, adik akan mula pada tahun pertama ijazah berkenaan. Manakala bagi diploma, jika adik mengambil diploma dalam bidang yang ada pengkhususan tertentu menjurus kepada ijazah yang adik akan mohon tadi, maka adik akan mengikuti ijazah tak sampai 4 tahun. Dapat pengecualian. Ada program-program yang perlu sambung lagi selama 2 tahun 6 bulan. Ada yang 3 tahun, jadi bergantung kepada pengecualian
kredit yang akan adik perolehi terletak juga kepada diploma yang adik ambil sebelum ini. Ketentuan akhir untuk mengikuti aliran akademik atau teknologi ataupun laluan pra-universiti adalah bergantung kepada peperiksaan SPM. Jadi adik-adik ni tidak harus hanya bertawakal ataupun berserah diri dengan apa keputusan yang akan diperolehi. Sebaliknya, cuba bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang baik. Okey, memenuhi syarat untuk layak mohon ke program pengajian yang adik inginkan, yang adik minati selaras dengan cita-cita adik di Universiti Awam. Jangan biarkan keputusan SPM anda yang menentukan program pengajian yang layak, okey, dipohon untuk ke IPT ataupun untuk ke Universiti Awam. Ini kalau dah selepas dapat SPM, dapat keputusan, kalau keputusan kurang cantik, kurang elok, adik akan menghadapi masalah untuk apa program-program diploma yang layak contohnya dengan keputusan yang ada. Tapi kalau adik dapat keputusan yang baik, jadi bila adik masuk dalam bahagian pengambilan tu, adik masuk tengok ada syarat-syaratnya di situ. Kebanyakan program-program tadi adik boleh mohon. Maksud dia adik ada banyak pilihan untuk mohon di Universiti Awam ataupun di IPT ataupun di Politeknik ke di sistem perguruan sekiranya adik mendapat keputusan SPM yang terbaik. Okey, jadi kalau kita lihat kepada syarat-syarat universiti ataupun institusi, syaratnya adalah ini adalah paling minimum. Okey, yang pertamanya kalau untuk nak masuk ke IPTA iaitu Universiti Awam ataupun Politeknik Premier. Okey, mungkin adik tertanya-tanya lah apa dia Politeknik Premier dibandingkan dengan yang kedua tu Politeknik Konvensional. Politeknik Premier ni maksudnya di Politeknik berkenaan ada program sijil, ada program diploma dan ada program ijazah. Okey, di Politeknik yang berkenaan. Ini adalah syarat minimum. Okey, syarat minimum lah. Okey, untuk memohon. Tak semestinya berjaya lah sebab ini bukan syarat minimum. Okey, yang seterusnya, apabila pelajar-pelajar terlalu ramai, tempat adalah terhad dan ramai yang berkelayakan untuk memohon pilihan pelajar lepasan SPM iaitu mengguna pakai sistem meritokrasi yang terdiri daripada 90 markah akademik dan 10 markah co-curriculum. 8 perkara ataupun dasar yang diambil kira dalam program meritokrasi, antaranya yang paling penting adalah pencapaian akademik dalam peperiksaan. Itu akan diukur daripada 5 mata pelajaran teras dan 3 lagi mata pelajaran pilihan yang mana adik tinggi sekali. Okey, itu dia akan masukkan dalam pengiraan meritokrasi untuk pencapaian akademik. Yang kedua dari segi pencapaian dalam aktiviti co-curriculum. Yang ketiga, kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian di pohon. Okey, nanti bila adik mohon dalam UPU online, adik akan lihat syarat-syaratnya dalam website tu. Nanti dia akan selaraskan kombinasi mata pelajaran yang adik ambil masa SPM dengan keperluan program berkenaan di peringkat sama ada diploma ataupun ijazah. Tapi pada peringkat SPM ini mungkin adik akan lihat pada peringkat diploma. Yang keempat, grade mata pelajaran untuk tujuan pengkhususan. Okey, nanti saya akan terangkan pada slide yang akan datang. Seterusnya nanti grade mata pelajaran. Okey, yang kelima, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti ataupun Institut Latihan Kemahiran Awam. Syarat-syarat bagi mengikuti program tadi. Yang keenam, ada juga program-program yang memerlukan temuduga. Okey, adik perlu melalui temuduga dan ada juga program-program yang melalui ujian. Contohnya seperti mana di UiTM yang melalui ujian ni seperti contoh program-program yang ditawarkan di bawah Fakulti Art and Design, seni lukis dan seni leka. Itu ada ujian. Lepas ujian, lulus ujian dan dia akan panggil juga untuk temuduga. Okey, lulus temuduga baru dapat mengikuti fakulti berkenaan. Ini salah satu contoh. Ada lagi lah beberapa fakulti-fakulti yang juga menjalankan ujian, yang menjalankan temuduga sebelum pelajar-pelajar tadi dipilih ataupun terpilih mengikuti program yang dia mohon. Tapi syarat utamanya akademik perlu ada, okey, sebelum temuduga dan juga ujian lisan ataupun bertulis tadi. Yang ketujuh, program pengajian pilihan pemohon adalah mengikut keutamaan. Merit akan tengok
Okey, adik mohon pilihan pertama apa dia dulu. So dia akan check dulu pilihan pertama. Then dia akan pergi ke pilihan kedua, pilihan ketiga dan seterusnya. Untuk makluman, okey, kalau dulu di UPU online hanya boleh pilih 8 program sahaja dan sekarang ni boleh pilih sebanyak 12 pilihan program. Okey, dalam website UPU nanti. Dan pilihan-pilihan program tadi, tawaran-tawaran yang dibuat oleh universiti adalah bergantung juga kepada yang dasar ke-8, iaitu bilangan tempat yang disediakan oleh universiti awam, politeknik, kolej komuniti dan institut latihan kemahiran awam. Bilangan tempat. Jadi ini perlunya kita mendapat keputusan yang terbaik supaya kita dapat merit yang terbaik berdasarkan kepada kriteria ataupun dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, ini seterusnya adalah dasar penentuan aliran. Okey, untuk SPM nanti terbahagi pada dua ni, iaitu aliran sains dan juga aliran sastra. Ini bagaimana pengiraan merit, okey, dibuat oleh sistem. Okey, 5 subjek teras, ini saya fokus pada sains dulu ni. 4 subjek wajib yang akan dikira dalam sistem merit, iaitu matematik, matematik tambahan, fizik, kimia. Jadi 4 ni adalah 4 subjek wajib yang akan dikira dalam merit. Okay? Untuk 5 subjek utama ni, 4 ni wajib. Jadi tak ada pilihan sebenarnya, sebab kadang-kadang saya dengar ada pelajar-pelajar kata aliran sains ni, okey, kita skor dalam math lah, matematik tambahan mungkin lulus dah lah, okey, fizik lulus dah lah, kimia dapat pujian, okey lah. Okey, ini akan mengurangkan markah dari segi markah akademik dalam sistem meritokrasi. Sebab pengiraan bagi aliran sains, 5 subjek terah ni, 4 ni adalah yang wajib, iaitu matematik, matematik tambahan, fizik, kimia. Maksudnya adik perlu skor grade yang terbaik kalau boleh untuk 4 subjek yang wajib ni. Dan satu lagi, semua 5 subjek teras, mata pelajaran teras, 4 wajib, matematik, matematik tambahan, fizik dan kimia. Satu lagi pilihan. Satu lagi pilihan daripada senarai yang saya letakkan di situ untuk aliran sains, biologi, ekonomi asas ni. Okey, prinsip perakaunan ada dalam tu, mungkin saya difahamkan oleh cikgu kaunselor Puan Nur Hazmah ni. Ada pelajar-pelajar sekolah menengah Datuk Syed Syarjuddin yang ambil prinsip akaun, iaitu prinsip perakaunan ni termasuk sebagai satu pilihan, okey, dari subjek berikut. So kalau dia dapat prinsip akaun A+, okey, ambil yang tu sebagai satu pilihan. Okay, tambah lagi dengan 4 subjek yang wajib, matematik, matematik tambahan, fizik, kimia. So dia akan dapat 90% lah. Daripada situ formulanya adalah 90% markah merit daripada subjek teras. 30% lagi adalah daripada 3 subjek pilihan yang lain, yang mana adik tinggi, okey, dia akan kira dalam tu. Bagi aliran sastra, 5 subjek teras yang diambil kira, yang wajibnya adalah 4 subjek yang wajib adalah matematik, bahasa Melayu, sains dan sejarah. Ini tak nak kena skor yang ni, sebab ini memang wajib akan dimasukkan dalam pengiraan merit nanti bagi aliran sastra. Sama jugalah 4 wajib tadi untuk sains. Dan kalau untuk aliran sastra, untuk nak lengkapkan 5 subjek teras sebagai pengiraan merit, satu pilihan boleh diambil pada, itulah yang saya senaraikan di situ. Okey, ada banyak tu lah, kalau nak baca pun lambat masa dia okey. Itu dia punya subjek pilihan. Satu pilih daripada situ. Dan kita ada 5 dah tadi, untuk sains pun 5, untuk sastra pun 5 dan tambah 3 lagi. Okey, untuk pengiraan merit mengambil kira 8 subjek. Okey, 8 subjek. 5 yang teras, 3 lagi yang pilihan. 5 yang teras, 4 adalah wajib dan 1 pilihan daripada kumpulan mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh sistem meritokrasi tadi. Okey, ini adalah penyediaan dan pengiraan markah merit. Okey, untuk makluman adik-adik, kalau adik dapat, ni mana-mana subjek sama kalau dia dapat A+, nilai grade-nya adalah 18. A16, ini dalam pengiraan merit A16 point dia dapat nilai grade. Okey, paling rendah sekali E lah dia dapat 2 sahaja dan gagal kosong. Jadi kaedah pengiraan markah akademik adalah berdasarkan kepada 90% markah merit dan 30% bagi mata pelajaran, 3 mata pelajaran yang terbaik. Jadi 8. Semua dia kira. Nampak tak 5 mata pelajaran teras tu utama. 90 markah kat situ. Formula dia tinggi kat situ. Dan 30 markah bagi mata pelajaran terbaik yang lain. Ini pilihan lah.
mata pelajaran pilihan. Ini saya ambil satu contoh pengiraan. Okey, untuk nak bagi jelas, nak bagi clear ni saya ambil contoh. Satu, calon ni merupakan calon aliran sains. Okey, dia ambil 5 mata pelajaran, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, sejarah, matematik tambahan, fizik, kimia dan biologi. Okey, daripada sini 9 mata pelajaran ni, 5 mata pelajaran utama yang akan dia ambil kira. 4 di atas tu adalah yang wajib, yang seperti slide saya tunjuk sebelum ni. Ini untuk aliran sains, matematik tambahan, fizik, kimia, ini wajib. Okey, wajib dalam pengiraan meritokrasi. Satu lagi pilihan daripada berbelas-belas subjek yang saya tunjuk tadi. Okey, jadi dalam kes ni pilihan untuk mata pelajaran utama bagi pelajar aliran sains, biologi dapat B. Mungkin adik tertanya-tanya, kenapa ambil biologi B? Sedangkan dalam ni ada bahasa Melayu dia dapat A, bahasa Inggeris dia dapat A, pendidikan Islam dapat A, sejarah dapat A. Tak boleh ambil bahasa Melayu ke, Inggeris ke, pendidikan Islam ke, ataupun tak boleh ambil yang lain-lain sejarah A. Dan kenapa? Kerana 4 ni adalah wajib mata pelajaran utama teras. Satu lagi pilihan teras, yang ada untuk pelajar ni adalah biologi. Sebabnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, sejarah bagi pelajar aliran sains dia bukan dalam kategori trust. Dia dalam kategori mata pelajaran terbaik yang lain. Jadi dia akan pergi ke sini. 3 mata pelajaran terbaik lain. Maka yang ni dia boleh pilih daripada mana-mana subjek yang selain pada trust tadi, 3 yang terbaik. So dalam kes ni bagi pelajar aliran sains jadi, contoh ni tadi, maka dia akan ambil BM, BI dan juga pendidikan Islam. A 16 mata, saya ulang sekali lagi. A plus, A tambah dapat 18, B tambah ataupun B apa ni? B campur. B campur ni dapat 12, B 10. Ini dia punya point dia. Dan saya andaikan di sini markah co-curriculum bagi pelajar ni tadi adalah 8. Dan jumlah mata pelajaran utama merit dia 60, bagi 3 mata pelajaran pilihan terbaik yang lain adalah 48. Sekarang kita tengok berapa dia dapat. Ini contoh pengiraan. Jadi daripada formula yang ada, okey, mata pelajaran utama markahnya mendapat 60. Untuk 3 mata pelajaran terbaik yang lain dia dapat 26.66. Jadi jumlah markah akademik, jumlah markah akademik mengambil kira markah mata pelajaran utama kita tambah dengan markah mata pelajaran lain yang 3 pilihan yang 3 terbaik tadi. Ini formula kali dengan 90, bahagikan dengan semua tu 120. Ini formula dalam sistem merit tu nanti, maka dia akan dapat 64.99. Okey, saya andaikan markah co-curriculum, markah penuhnya adalah 10. Saya katakan pelajar ni adalah seorang pelajar yang aktif di sekolah, mengambil bahagian dalam banyak acara sukan, kepimpinan dan sebagainya, persatuan dan sebagainya, maka dia dapat daripada 10 tu dia dapat 8. Jadi jumlah markah meritokrasi untuk pelajar ni adalah 72.99, mengambil kira markah meritokrasi akademik dan markah meritokrasi untuk co-curriculum. Sekarang ni kita lihat kat mana 72.99 ni berada. Okey, ini saya andaikan kotak-kotak di sini adalah mewakili markah-markah untuk setiap pemohon. Setiap pemohon, katakan ni nak mohon dalam UA lah, Universiti Awam ataupun IPTA ke, Poli ke, institut perguruan dan sebagainya. Okay, setiap kotak ni mewakili seorang pelajar. Contohnya yang pertama ni dia dapat merit dia, maksud dia jumlah akademik dan co-curriculum 99.5. Okay, ni setiap ni lah, setiap kotak ni merupakan markah untuk setiap pelajar. Dan satu lajuran ni adalah 10. Ni saya buat ni 10, 10, 10, 10, 10. Okey. Okey, sekarang ni kita lihat markah pelajar tadi adalah 72.99. Jadi dari segi merit, maka dia berada di antara ni lah. Antara 73.99 dan 71.49. Now, saya andaikan sekiranya kuota yang ditawarkan oleh universiti tadi ataupun IPTA tadi, bagi program yang pelajar mohon, kuota yang ditawarkan adalah sebanyak 50 pelajar. Okey, kalau 50 maksud dia pelajar di baris ni semua dapat. Ni 10, 10, 20, 30, 40, okey, 50. Maka pelajar tadi berada di sini, dia dapat.
Sekiranya kuarter yang ditawarkan sebanyak 50, dia dapat. Tapi contoh yang kedua, sekiranya kuarter yang ditawarkan oleh universiti tadi, katakan sebanyak 40. Ini sebagai contoh untuk menunjukkan merit pelajar ni di mana. Kalau 40 maksud dia, pelajar di barisan ni dapat 10 orang, sini 20, sini 30, sini 40. Maka pelajar terakhir yang layak untuk program yang menawarkan kuarter sebanyak 40 pelajar, iaitu pelajar yang mendapat merit 76.82. Pelajar yang aliran sains yang saya tunjukkan tadi, dia mendapat 72.99. So, mengikut sistem meritokrasi, dalam UPU online ni, maka pelajar ini tidak layak. Ini sekiranya kalau 40. Pelajar ni kuarter untuk program tadi. Tapi kalau 50, maka pelajar ni layak. Itu pentingnya, pelajar-pelajar ni, adik-adik di hadapan saya maya ni, skor dalam mata pelajaran trust untuk mendapat merit yang tinggi. Seterusnya, kalau ada persamaan, ni sistem akan calculate. Kalau ada persamaan, contohnya pelajar A, total mark dia, maka keseluruhan dia dapat 73. Pelajar B pun 73. Jadi kalau ada persamaan macam tu, kuarter yang ditawarkan adalah terhad. So, apa pilihan yang sistem akan buat? Yang pertamanya, kalau markah sama, dia akan lihat A tambah antara calon yang pertama dengan calon kedua, mana yang banyak. Kalau katakan pelajar yang pertama dapat A tambah 2 subjek, pelajar yang kedua dapat A tambah 1 subjek, maka pelajar yang pertama tadi dipilih. Kalaulah A plus ni, A tambah pun sama bagi kedua-dua subjek, maka jumlah markah akademik akan naik kira. Siapa yang lebih tinggi? Dan sekiranya markah akademik pun sama, maka yang ketiga akan dilihat pada markah co-curriculum. Markah co-curriculum penuh 10. Jadi kalau A dapat 8 markah, B dapat 9 markah, maka B akan terpilih. Ini kalau kuarter lah ni, ikut pada kuarter yang terhad di universiti berkenaan. Dan sekiranya ketiga-tiga tu sama, maka grade untuk A plus, A tambah, A dan A tolak akan diambil kira. Ini kalaulah berlakunya persamaan tie dalam sistem dipanggil tie, persamaan merit untuk pelajar, maka 4 langkah-langkah ni lah akan dibuat oleh sistem. Contoh yang seterusnya, calon A ni memang top scorer lah, curriculum pun dapat 10. Ini saya nak bandingkan betapa pentingnya adik-adik skor dalam 5 mata pelajaran trust. Tak kira lah sama ada adik aliran sains ataupun aliran sastra, pentinglah. Yang A ni tak apalah, boleh tengok, abaikan, dia memang top dah sebab dia dah 100%. Tengok calon B. Calon B ini saya andaikan semua 5 mata pelajaran utama terah dia dapat A tambah. So ini markah akademik dia dapat. Calon C dia dapat semua B tambah. B dia 12 untuk 1 grade point. A tambah ni 18. So ini markah dia 60. Bagi 3 mata pelajaran pilihan yang lain, calon B ni dia dapat B tambah, iaitu 12 kali 3, 36. Ini formula dia, bahagikan 54, dia akan dapat 20. Bagi calon C, dia dapat A plus. Cuba adik lihat di sini perbandingan. A plus, calon B dapat A plus untuk 5 mata pelajaran utama, manakala calon C B plus, B tambah untuk 5 mata pelajaran utama, tetapi A dia B plus kat sini, B tambah kat sini, pilihan. Sedangkan C dapat dia skor A tambah di 3 subjek pilihan. So kalau kita lihat di sini, B akan dapat 92.5. Ini saya andaikan co-curriculum semua cemerlang 10 masa penuh. Calon C akan dapat 77.5. Disebabkan oleh perbezaan di sini, ini A tambah, sini B tambah, jurang dia antara calon B dan C sebanyak 15. Tinggi ni, merit dia 15. Jadi kena skor tanamkan semangat skor 5 mata pelajaran utama, dan yang ni 3 pilihan ni adik boleh pilih lah mana-mana yang adik rasa adik boleh skor untuk 3 yang terbaik. Ini kajian ataupun kisah sebenar yang saya ambil. Nama saya tak masuk, tapi lindungkan pelajar-pelajar tadi tapi saya buat dalam bentuk point di sini untuk lihat ini kisah benar. Calon A adalah calon aliran sastra agama.
Okay, calon A dan X aliran sastra. Ni saya ambil sekolah agama. Jadi saya bandingkan pun dengan aliran sains agama jugalah. Calon B dan juga calon Y ni, ini aliran sains. Yang warna peach ni, ini adalah subjek ataupun mata pelajaran trust bagi aliran sastra. Ni untuk calon A dan X. B adalah trust untuk aliran sains. So daripada sini kita lihat pengiraannya. Kalau kita lihat yang ketara, matematik untuk calon A dia dapat D, maka point dia, grade dia 4. Dibandingkan dengan calon X, B tambah dia akan dapat 12. Jadi ini markah untuk meritokrasi akademik. Okey, calon A dapat 63.99, calon B dapat 72.49. Tengok di sini. Walaupun pelajar A dapat 7A, pelajar X ni dapat 3A. So merit dia tinggi adalah yang X. Jadi dalam kes ni mungkin ada di kalangan adik-adik ke ataupun peserta-peserta lain, okey, yang mungkin bukan daripada pelajar, rakan-rakan, mungkin kita pernah dengar. Okey, kita tanya rakan-rakan, kita tanya adik-adik yang lain, kawan-kawan pelajar lain, you dapat berapa A? 6A. Kita tanya seorang lagi, you dapat berapa A? 4A. Bila tiba keputusan UPU, kita tengok, kenapa 6A tak dapat mana-mana universiti, tetapi yang 4A tu pula dapat masuk universiti. Inilah sebabnya. Ini antara sebab kenapa pelajar yang kurang dapat A, ni saya beri contoh ni dia dapat 3A calon X, tapi pelajar calon A ni mendapat 7A. Kalau kita lihat pada A secara masa kasar, kita katakan A ni mestilah dapat masuk U sebab dia 7A. Tapi untuk pelajar X, dia hanya dapat 3A. Jadi untuk makluman semua, walaupun dia dapat 3A, tapi pelajar ni skor untuk 5 mata pelajaran trust. Kalau kita lihat di sini, trust dia dapat banyak 70 kat sini. Dan 3 pilihan lain dia dapat sini 16.66. Sedangkan pelajar yang 7A tadi dalam trust, 5 mata pelajaran trust, dia tak skor. Matematik lulus saja, tak dapat pujian, dapat 4. So mata dia kurang di sini ni. Okay, jadi sebab itulah antara sebab kenapa walaupun bilangan A tu sedikit, tapi kalau ikut merit, kita katakan cutting point minimum, katakan kita kata 71 layak untuk program tadi, maka A terpilih lah, X terpilih lah, A tidak terpilih walaupun dia 7A. Dan bagi aliran B pula, aliran sains untuk B dengan Y, okey, pelajar B dapat 4A. Okay, calon Y tak dapat apa-apa A langsung. Tapi cuba lihat yang warna peach ni, 5 mata pelajaran trust utama bagi aliran sains. Cuba kita lihat B, calon Y ni dapat B semua kat sini. Maka point dia 10, 10, 10, 10. So dia ada 50 kat sini untuk 5 yang trust. Tapi walaupun pelajar ini mendapat 4A, cuba lihat subjek trust dia. C, D tambah, dia dapat 28 saja. Dari segi merit, okey, diandaikan co-curriculum dia, kedua-dua ni sama calon B dengan Y 88 juga. Sini dapat 49 walaupun dia dapat 4A. Sedangkan calon Y ni walaupun tak ada satu pun subjek A, dia dapat 57.99. Ini tinggilah walaupun tak ada A. Ini yang saya nak fokuskan kepada pelajar-pelajar. Fokus, beri penekanan kepada 5 mata pelajaran trust. 3 lagi tu adik boleh pilih mana-mana yang adik rasa boleh skor. Ini pun sama, saya bagi contoh. Pelajar A, okey, aliran sains dapat 5A. Ini yang warna grey kelabu ni punya grade 5 mata pelajaran asas. Pelajar B ni pun contoh sebenar yang saya ambil 7A. Pelajar C, ni aliran sains. Ini aliran A, aliran sains, C 5A maksudnya kita tengok berapa bilangan A untuk sistem meritokrasi. Untuk tujuan perbandingan, kita lihat berapa sebenarnya grade yang pelajar-pelajar A, B dan C dapat dan trust. Now kita tengok pengiraan dia. Pelajar A tadi jumlah markah merit 49. Ni saya andaikan 8 markah untuk kurikulum. Setiap pelajar tu sama. Pelajar C dapat 80.50. Jadi kalau adik-adik masih ingat tadi, pelajar A ni dapat 5A. Pelajar B 7A. Pelajar C 5A. Tapi markah yang tinggi
adalah bagi pelajar C. Kenapa? Kerana dia skor dalam mata pelajaran trust. Jadi dia dapat 80.5, lebih tinggi di antara ketiga-tiga pelajar. Jadi walaupun dia hanya 5A, pelajar C 5A sama dengan pelajar A, dan pelajar B tu dapat 7A. Kalau kita lihat ranking di sini, C berada pada ranking yang pertama. Walaupun dia A, kurang 2A daripada pelajar B. Okey, di samping merit tadi, ini kalau ada apa-apa persoalan nanti, adik-adik boleh bersoal jawab. InsyaAllah yang mampu saya jawab, saya akan jawab untuk pengiraan merit ni. Okey, di samping pengiraan merit, okey, ini adalah syarat kelayakan bagi MUIT. Ini saya share bagi tempat kerja kami lah di fakulti di UiTM. Okey, ini untuk setiap fakulti syarat MUIT. Okey, daripada contoh saya bagi fakulti sains gunaan, syarat untuk mengikuti sarjana muda di mana-mana program dalam fakulti sains gunaan adalah band 2. Dulu satu pun yang saya buat arrow tu, anak panah ke kanan warna merah tu, itu yang mulai sesi akademik 2015 dan 2016. Diploma, okey, untuk grade BI bahasa Inggeris SPM. Kalau sebelum ni ada fakulti-fakulti di UiTM, okey, dia hanya band 1. Jadi kebanyakan sekarang ni dah band 2 untuk MUIT. Dan kalau dulunya untuk nak ambil diploma di UiTM ada syarat lulus bahasa Inggeris E, tapi sekarang ni kebanyakan minimum ni saya katakan minimum, saya nak adik dapat yang tinggi lagi terbaik. Minimum C, maksudnya kepujian. Tak ada program-program di UiTM sekarang ni, mana-mana fakulti yang bahasa Inggerisnya lulus saja. Semua nak minimum C. Saya ulang sekali lagi, minimum tapi saya nak adik fokus dapatkan yang terbaik. Ini ada lagi ini contoh. Okey. Ini kalau fakulti undang-undang tengok ni band 4 untuk MUIT. Okey, diploma, kalau peringkat diploma pun dia kena A, tolak. Okey, ini paling kurang. Okey. Ini saya cuba bagi contoh lagi. Ini untuk fakulti saya, fakulti kami semua jawatankuasa untuk khidmat masyarakat ni yang jalankan program hari ni bersama dengan sekolah hari ni. Fakulti kami ni fakulti AC, bagi MUIT sarjana muda, okey, untuk nak masuk ijazah sarjana muda perakaunan sekurang-kurangnya 3 band 4, dan untuk diploma pada grade diploma, okey, dulu C tapi sekarang ni B, okey, telah dinaikkan kepada B. Okey, saya ingat setakat itu saja pembincangan saya pada hari ini. Ada apa-apa soalan, kita jumpa nanti pada sesi yang soal jawab nanti. Dan saya sudahi pembincangan saya dengan kata-kata hikmah kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, selalu ada cahaya bagi orang yang mahu melihat. Maksudnya di sini saya nak semua pada kita yang ada pada hari ini, terutamanya saya beri fokus pada adik-adik. Kalau kita ingin berjaya, kita mampu untuk lakukannya. Maksudnya selalunya ada cahaya bagi orang yang mahu melihat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.